Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ni kita dah tengok macam mana nak melangkah graf jarak masa berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bentuk jadual. Dalam video kali ini kita akan belajar macam mana nak melangkah graf jarak masa berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bentuk persamaan. Contoh soalannya adalah seperti yang berikut. Zaidi memandu kereta dari rumahnya ke pejabat tanah di Kangar. Jaraknya S kilometer dari rumahnya pada masa T minit diberi oleh rumus S sama dengan 1.6 T. Lukis satu graf jarak masa bagi perjalanan Zaidi untuk tempoh 25 minit yang pertama. Persamaan yang kita ada adalah S sama dengan 1.6 T dan kita diminta untuk lukiskan graf jarak masa untuk tempoh 25 minit yang pertama. Okeylah, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kena ingat bahawa apa yang dikatakan jarak kita dalam kilometer itu diwakilkan dengan menggunakan huruf S, manakala masa kita dalam minit diwakilkan menggunakan huruf T. Nanti jangan tertukar ya. Sebelum ni kita dah belajar graf jarak masa kita tu nanti akan terdiri daripada garis lurus. Jadi persoalannya, boleh atau tidak kita nak extend garis lurus kita tu sehingga melewati ataupun melepasi batas 25 minit yang ditetapkan ni? Jawapannya tak boleh. Tak boleh sebab yang pertama adalah kita bukan berada dalam topik garis lurus. Kalau masa topik garis lurus, kita nak extend sepanjang mana garis lurus kita tu pun tak apa. Sebesar-besar rajah tu pun tak ada masalah. Kita sekarang berada dalam topik graf gerakan. Dalam topik ni, satu rajah ataupun satu graf jarak masa boleh ada lebih daripada satu garis lurus. Dia macam ni. Katakanlah ini kita punya graf jarak masa. Dan cikgu buat je 3 garis lurus sebagai contoh saja. Jadi garis lurus kita yang pertama ni, dia akan ada dia punya persamaan dia sendiri dan dia akan ada dia punya ruang masa dia sendiri, tempoh dia sendiri. Begitu pula dengan garis lurus yang kedua ni, dia akan ada persamaan dia sendiri dan akan ada dia punya ruang masa dia sendiri. Begitu jugalah dengan garis lurus yang terakhir ni, dia akan ada dia punya persamaan dia sendiri dan ruang masa dia sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak extend garisan kita tu, tak boleh nak extend suka-suka. Dia ada batas waktu dia. Okay? Balik semula kepada soalan. Untuk lukis garis lurus, cukup untuk kita tahu dua koordinat, kita plotkan dan kita hubungkan kedua-dua koordinat tu ataupun kedua-dua titik tu, nanti dapatlah dia punya garis lurus. Jadi apa maklumat yang kita ada? Dia kata perjalanan Zaidi ni adalah untuk tempoh 25 minit yang pertama. Kena ingat masa kita di sini diwakilkan dengan menggunakan huruf T. Jadi kita gantikan sahaja T sama dengan sifar dan T sama dengan 25 ke dalam persamaan S sama dengan 1.6 T. Nanti kita akan dapatlah nilai S untuk kedua-dua nilai T tadi. Okay, S pula mewakili jarak masing-masing lah. Okay. Nanti dah dapat nilai S tu, nanti secara tak langsung kita dah dapatlah dia punya kedua-dua koordinat yang kita perlukan. Jadi apabila T sama dengan sifar, S sama dengan 1.6 darab sifar, maka S sama dengan sifar. Sebab 1.6 darab sifar sama dengan sifar kan. Jadi koordinat kita yang pertama adalah sifar, sifar. Ini koordinat kita yang pertama. Kita gantikan pula apabila T sama dengan 25. Jadi S sama dengan 1.6 darab 25. S sama dengan 1.6 darab 25, kita akan dapat 40. Okey. Jadi koordinat kita yang kedua adalah 25,40. Maksudnya dekat sini, pada minit ke-25, jarak yang dicapai oleh Zaidi adalah 40 km. Itu maksud dia. So, sekarang kita plotkan je lah. Untuk skala lukisan dia tak bagi, jadi bebaslah kepada kita nak buat besar mana ataupun kecil mana. Cuma macam cikgu pesan sebelum ni lah, jangan kecil sangat dan tak perlulah besar sangat. Dah siap? Inilah kita punya graf jarak masa.
untuk perjalanan Zaidi bagi tempoh 25 minit yang pertama. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita dengan menjawab satu lagi soalan yang lebih kurang lah. Okay, makna kata dalam bentuk persamaan jugalah. Dalam larian 200 meter, jarak seorang atlet dari garisan penamat S meter pada masa T saat diberi oleh rumus S sama dengan 200 tolak 8T. Lukis satu graf jarak masa untuk mewakili larian 200 meter bagi atlet itu. Kalau tengok pada soalan ni sama, dia ada bagi persamaan. Bezanya dengan soalan tadi adalah soalan yang tadi, yang Zaidi tu, dia bagi kita maklumat tentang tempoh masa perjalanan Zaidi. Dekat sini pula, dia bagi kita maklumat tentang ukuran jarak yang dilalui oleh atlet ni. Jadi korang jangan tertukar lah nanti masa korang nak gantikan dalam persamaan tu. Macam tadi kita buat T sama dengan 25. Okay. Kat sini kita kena buat S sama dengan 200. Sebab apa? 200 yang dibagi ni bukan masa tetapi jarak. Dan jarak kita dalam persamaan ni diwakilkan dengan menggunakan huruf S. Itu sahaja. Jadi apabila S sama dengan sifar, maka dia akan jadi sifar sama dengan 200 tolak 8T. Okay. 8T sama dengan 200. T sama dengan 200 bahagi 8. T sama dengan 200 bahagi 8, kita akan dapat 25. Okay. Jadi untuk koordinat kita yang pertama adalah 25, sifar. Okay. Jangan pula korang pergi buat koordinat korang sifar 25. Sebab apa? Dia mesti paksi X dulu baru paksi Y. Dan paksi X kita adalah untuk masa kan. Jadi masa kita adalah T ni lah 25. Barulah diikuti dengan kita punya jarak iaitu sifar. Seterusnya apabila S sama dengan 200. Jadi 200 sama dengan 200 tolak 8T. Okay. 8T sama dengan 200 tolak 200. 8T sama dengan sifar. Jadi T sama dengan sifar bahagi 8. T sama dengan sifar. Koordinat kita yang kedua adalah sifar, 200. Dah siap? Inilah kita punya graf jarak masa yang mewakili larian 200 meter bagi atlet tersebut. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jadi buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, nak komen boleh komen dan share pada kawan-kawan biar lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu ni. Jadi terima kasih buat sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.